Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 2.3 iaitu sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Standard pembelajaran 2.3.1 menghuraikan sifat kimia setiap siri homolog melalui aktiviti. Baik, kita nak lihat sifat kimia alkana. Alkana ialah hidrokarbon tepu kerana mempunyai ikatan kovalen tunggal antara atom-atom karbon dan atom karbon hidrogen. Ikatan kovalen ini adalah kuat, maka memerlukan tenaga yang banyak untuk memutuskannya. Jadi, alkana tidak reaktif, iaitu tidak bertindak balas dengan kebanyakan bahan kimia pada keadaan biasa. Di bawah keadaan biasa, alkana tidak bertindak balas dengan asid, alkali, ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Walaupun alkana tidak reaktif, alkana boleh mengalami dua jenis tindak balas, iaitu yang pertama, tindak balas pembakaran dan yang kedua, tindak balas penukar gantian. Baik, kita lihat dahulu tindak balas pembakaran. Alkana mudah terbakar apabila dinyalakan. Kita ada tindak balas pembakaran lengkap. Apabila gas oksigen berlebihan, alkana terbakar dengan lengkap untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Sebagai contoh, gas metana terbakar dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Kita ada gas metana. Apabila terdapatnya oksigen berlebihan, bermaksud pembakaran lengkap berlaku. Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Baik. Macam mana kita nak imbangkan persamaan pembakaran ini? Langkah pertama, kita seimbangkan atom karbon. Jadi kita lihat di kiri atom karbon ada satu, di kanan atom karbon ada satu. Jadi dia dah seimbang. Langkah kedua, kita seimbangkan atom hidrogen. Di kiri ada 4 hidrogen, di kanan ada 2, jadi tak cukup. Kita letak 2 di sini. Langkah ketiga, seimbangkan oksigen dan boleh guna pecahan. Baik, di kiri oksigen ada 2, di kanan oksigen ada 4. Jadi di sini kita boleh letak 2. Jadi sekarang persamaan pembakaran ini telah pun seimbang. Baik, kita lihat pula gas etana dia terbakar dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Apabila terdapat oksigen yang berlebihan, gas etana dia akan mengalami pembakaran yang lengkap untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Untuk mengimbangkan persamaan ini, langkah pertama kita seimbangkan karbon dahulu. Di kiri ada 2, di kanan ada 1. Jadi kita letak 2 di sini. Langkah kedua kita seimbangkan hidrogen. Di kiri ada 6, di kanan ada 2. Jadi tak cukup. Kita darab 3 kan. Kita letak 3 di sini. Dan langkah ketiga, kita seimbangkan oksigen dan boleh guna pecahan. Baik, di kiri oksigen ada 2. Di kanan 2 kali 2, 4. Tambah 3, 7. Di kiri 2, di kanan 7. Jadi macam mana nak seimbangkan? Paling mudah, kita letaklah 7/2 di sini. Sebab di kanan 7 kan. Di kiri pun kita nak jadikan 7, kita letakkan 7/2 sebab 2 darab 2 dapat 7 kan. Baik, persamaan kimia kita boleh guna pecahan. Ataupun kalau tak nak jadi pecahan, kita nak jadikan dia nombor bulat. Caranya macam mana? Mudah saja. Kita darabkan 2. Semua sebatian ni, semua molekul ni kita darabkan dengan 2. Darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Jadi kita akan dapat kita dapat ini 2, 7, 4, 6. Sebab semua ni kita darab 2.
Ini pun boleh juga. Tapi kalau nak selamat, biarkan dalam bentuk pecahan. Takut nanti bila awak tukar kepada nombor bulat, takut salah darab nanti. Pecahan pun boleh. Baik, kena ingat caranya macam mana kita nak seimbangkan persamaan kimia ini. Baik, kita lihat pula apa itu tindak balas pembakaran tidak lengkap. Apabila gas oksigen tidak mencukupi, alkana terbakar dengan tidak lengkap untuk menghasilkan karbon dan air atau gas karbon monoksida dan air. Sebagai contoh, gas metana terbakar dalam oksigen terhad untuk menghasilkan karbon dan air. Apabila oksigen bekalan oksigen terhad, pembakaran tidak lengkap berlaku. Gas metana dia akan terbakar, dia akan menghasilkan karbon dan juga air. Kemudian kita seimbangkan persamaan ini. Langkah pertama, seimbangkan karbon. Kiri ada 1, kanan ada 1, dah betul. Hidrogen kiri ada 4, kanan ada 2. Jadi kita darab 2 di sini. Oksigen kiri ada 2, kanan ada 2. Jadi dah betul. Jadi ini adalah persamaan yang seimbang. Karbon di sini adalah jelaga ataupun asap hitam. Kena ingat tu. Karbon di sini bermaksud jelaga. Ataupun gas metana dia terbakar dalam oksigen yang terhad untuk menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Dia boleh terbakar menghasilkan karbon dan air dan juga gas karbon monoksida dan juga air. Boleh. Seperti tadi kita akan seimbangkan dahulu persamaan ini. Karbon di kiri ada 1, kanan ada 1, dah betul. Hidrogen kiri ada 4, kanan ada 2, kita darab 2 di sini. Oksigen kiri ada 2, kanan ada 3. Jadi macam mana nak seimbangkan? Kita darab 3/2 di sini. Mudah saja. Guna pecahan pun boleh. Okey. Gas karbon monoksida ni adalah gas beracun. Ingat tu Gas karbon monoksida adalah gas yang beracun. Sangat bahaya. Pembakaran alkana membebaskan haba yang sangat banyak. Maka alkana sesuai dijadikan sebagai bahan api. Alkana yang mempunyai bilangan atom karbon yang lebih banyak akan terbakar dengan lebih berjelaga. Sebagai contoh, kita ada alkana, metana dan juga etana. Bilangan atom karbon bagi metana ada 1, manakala bilangan atom karbon bagi etana ada 2. Jadi, dari segi nyalaan, untuk metana, nyalaannya kurang berjelaga kerana bilangan atom karbon dia kurang sedikit. Berbanding etana, nyalaannya lebih berjelaga kerana bilangan atom karbonnya lebih banyak. Tindak balas pembakaran alkana apabila kekurangan oksigen. Baik, metana apabila kekurangan oksigen dia akan terbakar untuk menghasilkan karbon dan juga air, di mana karbon ni adalah jelaga. Begitu juga etana. Apabila bekalan oksigen terhad, dia akan terbakar untuk menghasilkan karbon dan juga air. Karbon ni adalah jelaga. Jadi kalau perhatikan etana dia terbakar, dia menghasilkan 4 kali ganda atom karbon. Bermaksud lebih banyak jelaga. Lebih banyak asap. Asap yang berwarna hitam. Sebab itulah nyalaan bagi etana dia lebih banyak jelaga berbanding metana. Sebab bilangan atom karbonnya lebih banyak. Kandungan utama gas asli ialah metana. Gas metana juga terhasil apabila bahan buangan organik terurai tanpa kehadiran oksigen. Oleh sebab metana mudah terbakar, metana dapat menyebabkan kebakaran di tempat buangan sampah dan juga di paya gambut. Baik, kita lihat tindak balas yang kedua, iaitu tindak balas penukar gantian. Alkana mengalami tindak balas penukar gantian dengan halogen, iaitu sama ada dengan klorin ataupun bromin. Tindak balas ini hanya berlaku apabila terdapat cahaya matahari ataupun sinaran ultra ungu UV. Fungsi cahaya matahari adalah untuk memutuskan ikatan kovalen antara atom-atom halogen. Tindak balas penukar gantian berlaku apabila setiap atom hidrogen dalam molekul alkana digantikan satu demi satu oleh atom halogen
sehingga semua atom hidrogen digantikan. Sebagai contoh, apabila gas metana bertindak balas dengan gas klorin berlebihan di bawah cahaya matahari, pelbagai molekul hasil tindak balas yang telah mengalami penukar gantian terbentuk. Ya. Katakan kita ada gas metana, ya. Kita tindak balaskan dengan gas klorin, ya. Ini adalah formula struktur bagi metana, ini adalah formula struktur bagi gas klorin. Okey. Tindak balas ini berlaku hanya apabila terdapat cahaya matahari saja, ya. Maksudnya dekat tempat gelap, tindak balas ini tidak berlaku. Jadi apabila terdapatnya cahaya matahari ini dia akan memutuskan ikatan kovalen antara molekul klorin ini. Okay, ini menyebabkannya atom klorin ini dia akan ambil alih tempat atom hidrogen di dalam molekul metana. Jadi dia akan membentuk sebatian yang baru. Atom hidrogen daripada molekul metana pula dia akan ambil tempat atom klorin ini, akan membentuk sebatian yang baru juga, ya. Di mana, ya, dengan kehadiran UV sahaja tindak balas ini boleh berlaku, ya. Okay, dia akan menghasilkan CH3Cl dan juga HCl dalam bentuk gas. Okay, nama dia adalah, macam mana kita nak namakan, okay. Kita tahu dia adalah metana, kemudian kita tambah pula klorin, jadi nama dia adalah klorometana, ya, klorometana. Baik. Ini adalah tindak balas peringkat pertama, ya, penukar gantian peringkat pertama. Tindak balas penukar gantian berlaku sehingga semua atom hidrogen digantikan, ya. Semua atom hidrogen dalam molekul metana tadi semuanya mesti digantikan dengan atom klorin. Barulah tindak balas penukar gantian telah selesai, ya. Jadi, ya, pada peringkat pertama, satu atom klorin telah menggantikan satu atom hidrogen di sini. Jadi kita ada lagi 3 atom hidrogen, ya. Jadi tindak balas ini akan berterusan berlaku, ya. Seterusnya peringkat kedua dengan kehadiran dengan adanya cahaya matahari dan juga gas klorin yang berlebihan, ya. Cahaya matahari tadi, ya, dia akan memutuskan ikatan kovalen antara molekul klorin, ya. Menyebabkan atom klorin ini dia akan ambil tempat atom hidrogen dalam molekul klorometana tadi. Dia akan membentuk sebatian yang baru. Manakala atom hidrogen ini pula dia akan ambil tempat klorin ini. Dia akan membentuk sebatian yang baru. Ya. Di mana sebatian ini, ya, formula molekulnya adalah CH2Cl2 tambah HCl. Kedua-duanya dalam bentuk gas. Okey, apakah nama molekul ini? Kalau satu klorin, nama dia klorometana. Kalau ada 2 klorin, namanya adalah diklorometana. Di ini maksudnya 2 ataupun diklorometana. Mana-mana, ya. Kalau satu kita kita tulis kloro saja, kalau 2 kita letak di depannya, diklorometana, bermaksud ada 2 klorin, ya. Baik. Kalau awak perhatikan, masih ada lagi atom hidrogen, bermaksud tindak balas penukar gantian belum selesai lagi, ya. Jadi peringkat ketiga, ya, seperti tadi dengan adanya cahaya matahari dan juga bekalan gas klorin yang berlebihan, cahaya matahari tadi dia akan memutuskan ikatan kovalen antara molekul klorin, menyebabkan atom klorin ini dia akan ambil tempat atom hidrogen di dalam molekul diklorometana. Dia akan membentuk sebatian yang baru dan atom hidrogen tadi dia akan ambil pula tempat atom klorin. Dia akan membentuk sebatian yang baru. Ya, sebatian ini adalah CHCl3 dan juga HCl. Kedua-duanya dalam bentuk gas. Okey, nama dia apa? Okey, sekarang klorin ada 3. Kalau 3 kita letak perkataan tri di depan. Jadi nama dia triklorometana ataupun triklorometana. Itu nama dia, ya. Baik. Jadi ada satu lagi hidrogen di sini. Jadi kita pergi kepada peringkat keempat. Ya, kita mesti habiskan hidrogen di sini, ya. Dengan adanya cahaya matahari tadi dia akan memutuskan ikatan kovalen antara molekul klorin, menyebabkan atom klorin ini dia akan ambil tempat atom hidrogen di sini
dia akan membentuk sebatian yang baru. Atom hidrogen ni pula dia akan ambil tempat atom klorin untuk membentuk sebatian yang baru ya. Di mana formula molekul bagi sebatian ini adalah CCl4 dan juga HCl dalam bentuk gas. Baik, apakah nama sebatian ini, molekul ini? Kalau 3 nama dia tri, kalau 4 nama dia tetra. Jadi nama sebatian ini adalah tetrachlorometana. Ya. Tetra tu maksudnya ada 4, kloro tu untuk klorin ya. Jadi nama dia tetrachlorometana. Baik. Jadi tindak balas penukar gantian telah selesai kerana semua atom hidrogen tadi telah digantikan dengan atom klorin ya. Okey. Persamaan kimia tindak balas metana dengan klorin dengan kehadiran cahaya matahari. Dia ada 4 peringkat. Ya, bilangan peringkat bergantung kepada bilangan atom hidrogen dalam molekul alkana. Sekarang dalam metana ini ada 4 hidrogen, bermaksud ada 4 peringkat. Kalau 5 hidrogen ada 5 peringkat ya. Okey. Peringkat pertama ya, metana bila kita tindak balaskan dengan gas klorin dan dengan kehadiran cahaya matahari, dia akan menghasilkan klorometana. Hidrogen di sini 4, dia dah berkurang 1 jadi 3, tambah pula 1 atom klorin di sini. Dan hasil sampingannya adalah hidrogen klorida. Peringkat kedua pula klorometana ni pula dia akan bertindak balas lagi dengan gas klorin dengan kehadiran cahaya matahari. Dia akan menghasilkan daripada klorometana dia akan menghasilkan diklorometana. Kalau perhatikan atom hidrogen dia akan berkurang 1, manakala atom klorin dia akan bertambah 1. Ya. Peringkat ketiga daripada diklorometana dia akan bertukar menjadi triklorometana. Atom hidrogennya berkurang 1, atom klorinnya bertambah 1. Dan peringkat terakhir daripada triklorometana dia akan menjadi tetrachlorometana. Sekarang atom hidrogennya dah habis, atom klorin dia jadi 4 ya. Jadi tindak balas ini telah pun selesai ya. Baik, tindak balas penukar gantian ini berlaku perlahan-lahan sehinggalah kesemua atom hidrogen di dalam molekul metana habis digantikan dengan atom klorin ya. Tindak balas mesti berlaku satu-satu ya, dia tak boleh sekaligus ya. Dia mesti tukar satu-satu. Gas metana juga boleh bertindak balas dengan gas bromin dengan kehadiran cahaya matahari. Tindak balas penukar gantian dengan bromin sama sahaja dengan tindak balas penukar gantian dengan klorin. Cuma ia berlaku dengan kadar yang lebih perlahan disebabkan oleh saiz molekul bromin yang lebih besar, menyebabkan ikatan kovalen antara atom bromin sukar untuk diputuskan oleh cahaya matahari ya. Baik. Kita ada molekul klorin dan juga molekul bromin. Ya, kalau perhatikan, molekul klorin ni saiznya lebih kecil berbanding molekul bromin. Jadi di sini ya, elektron berkongsi ya, bermaksud ikatan kovalen ada di sini ya. Okey, molekul klorin saiznya kecil. Bermaksud ikatan kovalen antara atom dia lemah. Jadi kuranglah tenaga untuk putuskan ikatan ini. Berbanding molekul bromin dia lebih besar, bermaksud ikatan kovalen dia lebih kuat. Jadi lebih tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan ini. Sebab itulah tindak balas dia lebih perlahan dalam molekul bromin ya. Persamaan kimia tindak balas metana dengan bromin dengan kehadiran cahaya matahari. Okey, seperti tadi ya. Dia ada 4 peringkat. Kenapa ada 4 peringkat? Sebab ada 4 atom hidrogen ya. Jadi mula-mula ya metana kita tindak balaskan dengan molekul bromin dengan kehadiran cahaya matahari. Okey, metana dia akan menjadi bromometana. Satu bromin kita namakan dia sebagai bromo. Jadi bromometana. Atom hidrogen berkurang 1, kemudian kita tambah 1 atom bromin. Kemudian peringkat kedua daripada bromometana kita tambah bromin, dia akan jadi dibromometana. Atom hidrogen berkurang 1, atom bromin tambah 1. Kemudian peringkat ketiga daripada dibromometana tambah bromin, dia akan jadi
3-bromometana. Atom hidrogen dah berkurang 1, atom bromin dah bertambah 1. Dan peringkat yang terakhir daripada 3-bromometana, dia akan jadi tetrabromometana. Sekarang atom hidrogen dah habis, ya. Atom bromin dah jadi 4. Jadi tindak balas telah selesai, ya. Baik, kita nak lihat perbandingan antara metana dan juga pentana. Formula molekul bagi metana ialah CH4, manakala formula molekul bagi pentana adalah C3H8. Persamaan dia adalah kedua-duanya adalah sebatian hidrokarbon tepu kerana kedua-duanya mengandungi atom karbon dan juga hidrogen sahaja. Oleh kerana dia adalah sebatian hidrokarbon tepu, bermaksud ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen tunggal. Ya. Kedua-duanya mempunyai formula am yang sama, iaitu CnH2n tambah 2, sebab kedua-duanya adalah dalam siri homolog alkana. Sifat kimia yang sama kerana mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, iaitu ikatan kovalen ganda 2. Kedua-duanya larut dalam pelarut organik sebab kedua-duanya adalah sebatian organik. Dan dia tidak larut dalam air, sebatian organik dia tidak larut dalam air. Dan dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik, sebab tiada ion yang bebas bergerak. Baik, kita lihat perbezaannya. Untuk metana, dia berada dalam keadaan gas pada suhu bilik, manakala pentana berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Saya dah tunjuk dalam video sebelum ini. Untuk metana, takat lebur dan takat didih dia lebih rendah berbanding pentana. Pentana takat lebur dan takat didih dia lebih tinggi kerana saiz molekul dia lebih besar. Metana nyalaan dia kurang berjelaga berbanding pentana yang lebih berjelaga sebab metana karbon dia sikit, pentana karbon dia banyak. Itu alasan dia. Metana ketumpatan dia lebih rendah berbanding pentana, ketumpatan dia lebih tinggi sebab pentana ni molekul dia lebih besar. Baik, ini adalah formula struktur bagi metana dan juga pentana. Jadi inilah dia perbandingan antara metana dan juga pentana. Jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 82, aktiviti 2H dan buku kerja muka surat 85 sehingga 86. Sekian, terima kasih.